Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Mei 2021 bersama dengan saya Nursyah Muhammad Amin. Hari ini merupakan hari pertama perbicaraan pengubahan wang haram terhadap Peguam Muhammad Syafiee Abdullah melibatkan wang RM9.5 juta di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Syafiee didakwa menyembunyikan cukai pendapatan dari bayaran guaman RM9.5 juta yang diterimanya daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz berkata, pihak pendakwaan akan membuktikan bahawa Syafiee sebagai peguam bela dan peguam cara Najib menerima sejumlah RM9.5 juta sebagai bayaran tetapi dengan sengaja menyembunyikan fakta itu dari LHTN. Pada 13 September 2018 di Mahkamah Session Kuala Lumpur, Syafiee mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan berkaitan RM9.5 juta yang didakwa diterima daripada Najib melalui 2 cek. Dia didakwa dengan 2 tuduhan pengubahan wang haram melebihi RM9.5 juta yang didakwa terima dalam 2 bahagian. Yang pertama, RM4.3 juta pada 13 September 2013 dan pembayaran kedua sebanyak RM5.2 juta pada 17 Februari 2014. Syafiee juga didakwa dengan 2 tuduhan memberikan penyataan palsu kepada LHTN berkaitan dengan pembayaran itu pada 3 Mac dan 29 Jun 2015. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Bacok Nik Abdul Aziz mengucapkan tahniah atas kemenangan Najib Razak dalam mempertahankan dirinya daripada segala pertuduhan di mahkamah. Dalam satu hantaran di media sosial, ahli jawatan kuasa PAS pusat itu berharap bekas Perdana Menteri itu tidak kecewa dalam perjuangannya. Nik Abdul juga berharap semoga apa yang berlaku terhadap Najib menjadi kafarah daripada dosanya. Dalam pada itu, Najib memaknai ucapan terima kasih kepada Nik Abdul di atas semangat yang diberikan kepadanya. Semalam, media melaporkan kerajaan Malaysia gagal dalam permohonannya untuk merujuk hak wang tunai berjumlah RM114 juta yang disita polis di Pavilion Residence pada 17 Mei 2018, didakwa milik Najib dan UMNO. Dalam sidang media yang dilakukan di luar perkarangan mahkamah, Najib menyifatkan keputusan semalam sebagai kemenangan besar. Dalam pada itu, Najib terus mempersoalkan cara pentadbiran kerajaan PN menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Mengulas kes terbaru harian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, beliau berkata tren jumlah kes sebenar sekali lagi mula cecah model ramalan 9,000 kes. Secara sinis, beliau berharap agar Ketua Pengarah KKM Dr. Nur Hisham Abdullah akan menggunakan fakta yang dikongsi KKM itu dalam mesyuarat MKN petang ini kerana bimbang PN masih belum sedar. Najib dalam hantaran berasingan turut membidas cara pentadbiran PN melaksanakan PKP di negara ini. Beliau menyoal dengan mesyuarat MKN yang diadakan pukul 3 petang hari ini, adakah perutusan Perdana Menteri mengenai PKP penuh akan diumumkan esok dan SOP-nya pula diumumkan lusa. Polis menyiasat satu dakwaan berhubung pelanggaran SOP yang dilakukan seorang ahli Esko Selangor. Ini berhubung tular gambarnya mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintenden Ahmad Ridwan Muhammad Nur berkata, pihaknya telah menerima laporan berhubung penularan gambar tersebut menerusi aplikasi WhatsApp memaparkan gambar daripada sebuah akaun Twitter kira-kira pukul 5.45 petang. Menurutnya, menerusi akaun Twitter berkenaan yang dipaparkan pada 11.27 pagi itu, tertulis satu lagi kes pelanggaran SOP melibatkan kluster kayangan. Susulan itu katanya satu laporan telah dibuat dan siasatan telah dijalankan. Sehubungan itu, dalam satu kenyataan Esko yang dikaitkan dengan gambar tersebut, Burhan Aman Shah hari ini menyatakan kekesalannya
dan memohon maaf kerana menganjurkan majlis sambutan hari raya tersebut. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan seterusnya. Seorang ahli pemasaran berasa pelik apabila melihat kembali rakaman videonya disuntik vaksin pada 19 Mei lalu. Dia melihat ada sesuatu yang tidak kena dan kini mendakwa dia mungkin tidak menerima dos vaksin sepatutnya. Done. Thank you very much. Done my vaccine. Anugerahan Manoharan 48 tahun mendakwa agak aneh dari segi dos yang disuntik memandangkan pernah melihat video lain yang mendapat dos penuh. Dia juga mendakwa orang yang menyuntik vaksin itu juga tidak menuliskan namanya pada borang persetujuannya. Vaksinasi anugerahan berlangsung sekitar jam 10 pagi hari itu di World Trade Center Kuala Lumpur WTCKL yang menguruskan vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Oxford University. Ketika diminta memberikan maklum balas, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF mengatakan pihaknya sedang menyiasat 2 kes berkaitan penerimaan dos vaksin kurang dan akan mengambil tindakan pada mereka yang melanggar peraturan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengkritik keras Arab Saudi, negara-negara Arab yang melaksanakan normalisasi terhadap Israel serta Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Ini susulan konflik di antara Israel dan pasukan bersenjata Palestin. Dalam satu kenyataan, Duta KAS Perdana Menteri ke Timur Tengah itu menyifatkan OIC sebagai tidak bermaya dan hanya bertindak sekadar sebuah kelab yang menganjurkan forum. Hadi turut mendakwa institusi agama di Arab Saudi juga dipergunakan manakala golongan ulama'nya ditekan. Sehubungan itu, Hadi secara khusus menuntut Arab Saudi berperanan secara langsung dalam isu ini. Selepas konflik 11 hari yang mengorbankan hampir 250 orang, Israel dan kumpulan bersenjata Palestin Hamas semalam bersetuju mengadakan gencatan senjata dengan Mesir menjadi pengantara. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nosha Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.